أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Abu Talhah selaku pengurusi yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kerana kita dapat bersama pada malam ini untuk kita baca satu buku baru. Bukanlah buku tu lama dah kan, tapi diterjemahnya barulah kan. Yang mana orang yang belajar ilmu hadis memang kena jadikan buku ni sebagai rujukan lah, yang bertajuk Al-Manarul Munif fi Sahihi wad Da'if, yang ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sebelum kita mula baca buku ni, kita kena kenal dululah Ibn Qayyim ni siapa. Nama dia Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Az-Zurra'i, kerana dia berasal daripada Zura, iaitu di Damsyik ataupun di Syam, hari ni Syria lah. Dan dia ni merupakan anak murid kanan kepada Ibn Taymiyah, lahir pada tahun 691 dan dia meninggal pada tahun 751. Maksud dia adalah ulama kurun ke-8 Hijrah. Kurun ke-8 Hijrah. Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini, kalau ikut Ibn Hajar ketika mana dia menghuraikan ataupun membicarakan tentang biografi, ketika mana dia membicarakan tentang biografi Ibn Qayyim dalam kitab dia Ad-Durar Al-Kaminah, dia sebut, dia kata Ibn Qayyim ni selepas dia berjumpa dengan Ibn Taymiyah, dia sangat-sangat sayang dengan guru dia, Ibn Taymiyah. Jadi bahkan Ibn Hajar seolah-olah nak kata Ibn Qayyim ni tak ada pandangan melainkan dia akan copy paste Ibn Taymiyah punya pandangan lah. Tapi saya punya tesis PhD memang saya kaji Ibn Qayyim ni dalam sirah. Cuma apa yang disebut oleh Ibn Hajar tu tak betul lah. Banyak agak pendapat-pendapat Ibn Qayyim, terutama dalam bab sirah, yang mana Ibn Taymiyah tak sebut pun, tapi Ibn Qayyim lebih terkedepan. Dalam membicarakan dalam bab hadis, Ibn Taymiyah nampak tidak begitu banyak berbicara, Ibn Qayyim lebih menonjol dalam bab hadis. Tapi dalam bab fiqh banyak Ibn Taymiyah lah. Dalam bab fiqh memang banyak Ibn Qayyim ambil pada Ibn Taymiyah. Tapi bila masuk dalam bab hadis, nampak Ibn Qayyim lebih agak menonjol. Agak menonjol. Baik. Itulah serba sedikit tentang Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa dipanggil Ibn Qayyim Al-Jauziyah? Kerana ayah dia tu mudir dekat sekolah Jauziyah. Ibn Qayyim tu anak mudir Al-Jauziyah, sekolah di Jauziyah. Jadi kita sebut nama tu betul-betul lah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau tak sebut Al-Jauziyah, kita sebut Ibnul Qayyim. Jangan sebut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dari sudut nahunya salah, dari sudut tata bahasanya salah. Kalau kita nak tambah Al-Jauziyah, Ibnu tanpa alif lam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau tak nak buat Al-Jauziyah, bubuh nama Ibnul Qayyim, anak kepada mudir. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia tak sama dengan Ibnul Jauzi. Banyak orang keliru tu. Dia ada Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia ada Ibnul Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ni datang kemudian, meninggal 751. Ibn Jauzi datang sebelum tu. Dia 597 Hijrah. Mana ulama kurun ke-6. Ulama kurun ke-6. Yang mana Ibnul Jauzi ni agak sedikit dia Asy'ariyah. Ibn Qayyim ni dia Hanabilah dalam bab akidah. Jadi jangan tertukarlah. Penulis kitab Talbisul Iblis tu Ibnul Jauzi, bukan Ibn Qayyim. Pengarang kitab Manarul Munif Ibn Qayyim, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitab ni Al-Manarul Munif. Al-Manarul Munif fi Sahihi wad Da'if. Apa maksud dia? Sehari kita belajar kitab, nama kitab tak tahu maksud. Al-Manarul Munif maksud dia tu. Dia dalam bahasa Melayu dia kata kenali hadis sahih, dhaif dan palsu kan. Sebenarnya ini bukan terjemahan literal ni, semua promosi lah. Lagi kalau letak Manarul Munif, orang tak tahu apa benda Manarul Munif kan. Maksud Al-Manarul Munif ini menara yang tinggi.
dalam membicarakan tentang hadis sahih dan hadis dhaif. Sebelum daripada Ibn Qayyim, saya sebut Ibn Qayyim ulama kurun ke-8. Lewatlah. Jadi sebelum daripada Ibn Qayyim, banyak dah ulama menulis tentang hadis-hadis yang palsu ni. Ciri-ciri hadis palsu ni ulama dah tulis. Antaranya Ibnul Jauzi lah dalam kitab dia Al-Mawdu'at Al-Kubra. Al-Mawdu'at Al-Kubra. Tapi bila Ibnul Jauzi ni menulis, dia sebutlah ciri-ciri hadis palsu tu. Dia sebut ciri dia bercanggah dengan Quran. Ciri-ciri dia bercanggah dengan fakta sejarah. Ciri-ciri dia bercanggah dengan akal. Ciri-ciri dia apabila mengandungi mujazafah, mengandungi kemelampauan yang teramat sangat. Buat benda kecil, pahala besar. Kan? Buat dosa kecil, azab terlalu besar. Itu kemelampauan yang sangat-sangat melampau lah. Yang sangat-sangat dahsyat. Maka itu di antara ciri-ciri hadis palsu disebut oleh Ibnul Jauzi. Tapi walaupun Ibnul Jauzi sebutlah ciri-ciri itu, tapi dia tak implement, dia tak apply. Dia hanya sebut pada teori. Dan mana-mana hadis yang ada ciri-ciri itu, biasanya Ibnul Jauzi dia akan kritik dulu sanad. Lepas tu baru dia kritik teks. Kelebihan Ibn Qayyim, dia apply benda yang disebut oleh Ibn Jauzi itu secara praktikalnya memang disebut dalam kitab ni. Dia akan sebut, dia kata hadis ini palsu kerana matan dia macam ni. Hadis ini palsu kerana teks dia macam ni, bercanggah dengan ni. Maka dari sudut praktikal, kitab ni nampak lebih baik. Lebih baik. Baik. Kemudian keistimewaan kitab ni, dia tak ada mukadimah. Dia tak ada mukadimah. Dia macam Sahih Bukhari, tak ada mukadimah. Sahih Bukhari pun tak ada mukadimah. Jadi kita tak tahu lah metodologi dia macam mana. Jadi nak kena baca lah. Tiba-tiba dia mulakan, dia kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Telah berkata Syekh Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakar Al-Hambali, yang dikenali sebagai Ibn Qayyim, semoga Allah memayunginya dengan lembayung rahmatnya. Dia kata, aku telah ditanya mengenai hadis ni. Salatun bisiwakin afdal min sab'ina salatan bighairi siwak. Satu salat dengan siwak, satu salat dengan bersugi lebih baik daripada 70 salat tanpa sugi. Bagaimanakah ia boleh dikatakan sebagai dhaif? Maknanya Ibn Qayyim kata dalam kitab dia, ada orang dok tanya dia tentang satu hadis. Soalan dia bukan hadis ni sahih ke tak? Tak. Kenapa boleh jadi dhaif? Orang nak faham, mungkin anak murid dia tanya kat dia. Dia kata, kenapa hadis ni boleh jadi dhaif? Anak murid nak faham. Maka Ibn Qayyim menjawab. Begitu juga dengan kata-kata Rasulullah SAW dalam hadis Juwairiyah. Laqad qultu ba'daki arba'u kalimatin law wuzinat bima qulti mundzul yawm lawazanathunna. Aku akan sebutkan 4 kalimah. Sekiranya kamu menimbang dengan apa yang kamu sebutkan sepanjang hari ini, nescaya ia akan lebih berat. Siyami thalathati ayyamin kulli syahrin yaqumu maqama siyami syahr. Puasa 3 hari dalam sebulan bersamaan dengan kedudukan puasa selama sebulan. Begitu juga dengan hadis man dakhala suq faqala la ilaha illallah. Siapa yang masuk ke dalam pasar, hendaklah dia mengucap la ilaha illallah. Baik. Soalan ni merangkumi 4 isu, dia kata. Orang tanya dia soalan ni, maka dia jawab. Pertama sekali, kelebihan sekali solat dengan bersugi ke atas 70 kali solat tanpa sugi. Dia kata hadis ni diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW. Ia adalah hadis yang tidak diriwayatkan dalam As-Sahihain. Maksud kata Ibn Qayyim, dia mulakan, dia kata, pertama hang kena tahu dulu, hadis yang tentang kelebihan bersugi ni, kelebihan salat yang ada sugi, yang didahului dengan perbuatan sugi ni, tak disebut dalam Sahihain. Maksudnya kelebihan yang 70 kali solat tu, 70 kali ganda tu tak disebut dalam Bukhari dan Muslim. Kalau ada dalam Bukhari Muslim, clear, sahih. Sekarang ni tak ada. Bila tak ada, maksudnya boleh jadi sahih, boleh jadi tak sahih. Juga kutub as-sittah, begitu juga dia tak terdapat dalam kutub sittah. Maksudnya hadis ni tak begitu glamour. Kalau ada dalam kutub sittah, mungkinlah glamour. Tuan-tuan kena sebut bagi betul, jangan sebut sunan sittah, sebut kutub sittah. Besok orang kita sebut sunan sittah kan. Betul? Jangan sebut sunan sittah, tak apa tepat. Sebut kutub sittah.
Apa maksud kutub dengan sunan? Sunan sitah ni maksud sunan yang 6. Kalau kutub sitah, kitab yang 6. Kenapa saya kata sunan sitah tak begitu tepat? Kerana yang 6 tu sebenarnya termasuk Bukhari Muslim. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibni Majah. Yang mana Bukhari Muslim, kitab dia bukan sunan. Dia kitab bukan sunan, dia jami'. Jami' Bukhari dengan jami' Muslim. Cuma orang panggil sahih lah, Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Tapi nama betul dia bukan sahih, nama betul dia jami'. Kategori kitab tu kategori jami'. Apa beza? Dia Sahih Bukhari tu nama dia jami'. Kalau Sunan Abi Daud tu sunan. Kalau Sunan Tirmizi tu sunan. Bukan jami'. Ada beza sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh panggil sunan sitah, sunan yang 6 tak boleh, kerana Bukhari Muslim bukan sunan. Kita kena panggil kutub sitah, kitab yang 6. Kerana 2 yang awal tu dia jami'. Apa maksud jami'? Jami' ni ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis dan dia susun mengikut keseluruhan bab dalam agama. Maksud dia cover semua tajuk-tajuk dalam agama. Itu maksud jami'. Tapi kalau sunan, dia tak cover semua bab. Dia hanya cover bab hukum fiqh. Maka ada beza sunan dengan jami'. Ke dah tahu? Tak tahu kan? Dia sunan, kalau kita tengok tajuk-tajuk dalam sunan, dia cover hanya bab fiqh saja. Sebab tu dalam kitab sunan ni tak ada tafsir. Kitab tafsir tak ada dalam sunan. Tak, bila kita buka sunan ni, Abu Daud namakan kitab dia tu sunan. Kenapa dinamakan dengan sunan? Sunan ni hanya cover bab hukum fiqh. Baru boleh dinamakan sunan. Kalau dia cover lebih daripada tu, dia cover bab keseluruhan bab dalam agama ni, dia tak boleh panggil sunan, dia panggil jami'. Sebab tu Sahih Bukhari tak nama sunan. Kerana Sahih Bukhari lebih luas daripada sunan. Dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Maghazi, ada kitab Maghazi ni kitab perang. Ada Kitabus Siyar, kitab sirah, ada Kitabut Tafsir, ada Kitabut Tauhid. Jadi kitab bab-bab besar dalam Sahih Bukhari ni banyak bab-bab yang lebih yang tak ada dalam sunan. Okey. Cuma ada beza pendapat sikit tentang Sunan Tirmizi. Dia sunan ke jami'? Sebahagian ulama kata dia jami'. Sebahagian ulama kata dia sunan. Pasal apa beza pendapat? Kerana kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi ada beberapa bab yang sepatutnya kitab sunan tak ada bab tu. Tapi Tirmizi bawa masuk. Maka sebagai ulama dia kata, oleh kerana bab-bab yang lebih ni ada dalam Sunan Tirmizi, maka melayakkan dia menjadi jami'. Tapi yang tak setuju dengan nama jami' tu, dia kata sunan. Kerana dia kata walaupun lebih tapi tak cukup. Walaupun lebih daripada bab-bab dalam sunan yang lain, tapi yang lebih tu tak cukup, tak sampai tahap untuk jadi jami'. Maka dia orang kekal panggil sunan. Maka ada dua pendapat. Ada yang kata jami', ada yang kata sunan. Tirmizi. Baik. Maka dia kata tak ada dalam kutub as-sittah, tetapi ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dalam kitab sahih mereka, dan Al-Bazzar di dalam musnadnya. Jadi kalau orang yang tak belajar ilmu hadis, dia tengok, dia kata takkan tak sahih kot. Sebab Imam Ahmad riwayat, Ibn Khuzaimah riwayat, kemudian Al-Hakim riwayat, dan Ibnu Khuzaimah dia riwayat dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Al-Hakim dia riwayat dalam Mustadrak. Takkan tak sahih? Kita tengok sekali pasal apa dia kata tak sahih. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan isnadnya tidak kuat. Sekarang kena tanya, Baihaqi ni bodoh sangat ke? Tak tahu, sampai tak tahu Ibnu Khuzaimah keluarkan dalam sahih dia? Tak. Kita kena tahu Ibnu Khuzaimah walaupun dia menulis kitab sahih, kadang-kadang dia masukkan hadis yang tak sahih dalam sahih dia,
dan dia beri isyarat tak sahih. Ini metodologi Ibn Khuzaimah. Ada satu tesis PhD ditulis tentang metodologi Ibn Khuzaimah dalam sahih dia. Dan saya masa PhD dulu, kan saya kena ambil comprehensive exam. Sebelum daripada mula tesis, kami kena ambil exam dulu. Exam tu dipanggil comprehensive examination. Lulus yang tu baru boleh tulis. Jadi antara kitab yang kami kena baca, metodologi Ibn Khuzaimah dalam sahih. Kerana agak unik Ibn Khuzaimah ni. Dia tulis kitab sahih, tapi dia bawa masuk yang tak sahih. Tapi syarat dia, bawa masuk yang tak sahih, dia bagi tahu tak sahih. Sama ada dia buat isyarat ataupun dia nyatakan secara jelas. Kadang-kadang dia masuk ke hadis tak sahih. Dia kata wa fil qalb min hadzal hadis syai. Dalam jiwaku tentang hadis ni ada sesuatu yang tak kena. Maksudnya tak sahih lah tu. Kadang-kadang dia isyarat, dia kata in sahhal khabar. Dia bawa riwayat tu, lepas tu dia kata in sahhal khabar. Jika khabar ini sahih. Itu pun petunjuk mengatakan tak sahih. Ibn Khuzaimah punya metod. Kemudian Baihaqi dia komen lah. Dia kata sanadnya tidak kuat, dia kata. Ini kerana ia hanya berkisar sekitar Muhammad bin Ishaq daripada Az-Zuhri dan beliau tidak menjelaskan beliau mendengar daripadanya. Bahkan katanya zakara Az-Zuhri, yakni Zuhri menyebut daripada Urwah daripada Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafdulu salatu alladhi yustaku laha ala salati alladhi la yustaku laha 70 dhi'fa. Salat yang mana orang yang salat tu bersiwak dulu sebelum salat melebihi daripada orang yang melebihi daripada salat orang yang tak bersiwak 70 kali ganda. Ini hadis dia. Ini hadis dia. So di mana masalah dia? Di mana masalah hadis ni? Jadi orang yang baca, kalau dia tak pergi talaqi dengan guru, kira saya guru lah, walaupun tak berapa nak macam guru sangat. Kalau tuan-tuan baca lah, tuan-tuan nampak sebab dia. Kalau baca seorang-seorang agak-agak faham? Tak faham kan? Sebab tu belajar kena ada guru. Sama ada ikut live stream ke YouTube, yang penting ada guru lah. Okey? Tapi ada yang agak sempit sikit, dia kata nak guru ni mesti datang depan-depan. Live stream tak dikira. Janganlah sempit sampai macam tu. Orang belajar live stream pun kira berguru lah juga. Kan? Dia kata kalau belajar live stream ni bukan boleh tanya. Datang depan-depan pun tak tanya. Jangan nak belagak. Kan? Kita duk sempitkan Islam sangat. Kan? Sampai yang kata apa? Siapa belajar, bukan maksud kita belajar dengan guru ni semua benda kena baca depan guru, tak lah. Maksudnya ilmu-ilmu yang penting tu kena jumpa guru lah. Tapi bila ilmu yang agak kita boleh baca sendirilah. Ada pula yang kata siapa yang belajar tak ada guru belajar dengan syaitan. Kan? Jangan cakap macam tu. Sebab Najasyi masuk Islam dengan surat Nabi je. Takkan dia belajar dengan syaitan? Kalau belajar dengan syaitan macam mana dia masuk Islam? Masa hari dia mati, Nabi kata matal yaum rajulun salih. Telah mati hari ni seorang lelaki yang salih. Takkan dia belajar dengan syaitan? Jadi kadang-kadang kita ni over sangat. Kita sedang-sedang lah. Guru pun pergi belajar, buku pun baca lah. Kan? Buku pun baca. Baik. Dia sebenarnya masalah hadis ni, bagi orang yang belajar hadis dia tahu dah. Bila dia kata ini kerana ia hanya berkisar sekitar Muhammad bin Ishaq daripada Zuhri dan beliau tidak menjelaskan mendengar daripada dia. Bahkan katanya zakara Zuhri. Jadi maksud dia Zuhri ni tok guru kepada Muhammad bin Ishaq. Cuma Muhammad bin Ishaq ni dia ada masalah. Masalah dia ni dia mudallis. Dia mudallis. Apa maksud mudallis nanti saya urai. Dia kata inilah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Khuzaimah di dalam kitab mereka, dan Ibn Khuzaimah kata sekiranya khabar ini adalah benar. Jadi maksud dia apa? Kalau Ibn Khuzaimah sebut macam ni, maksud dia apa? Tak sahih. Ia isyarat yang mengatakan hadis ni tak sahih. Sebab tu kita tak boleh kata kalau hadis ni tak sahih, pasal apa Ibn Khuzaimah bawa keluar? So kita kena tahu metodologi Ibn Khuzaimah dalam menulis kitab sahih dia. Beliau berkata,
Aku mengecualikan kesahihan khabar ini kerana aku takut Muhammad bin Ishaq tidak mendengar hadis daripada Zuhri, tetapi dia telah mentadliskan sesuatu daripada Az-Zuhri. Nampak Apa maksud mentadlis? Siapa yang biasa ikut ulum hadis dengan saya, dia tahulah. Tapi saya tengok ada yang baru ikut, so saya hurai sikit. Dia tadlis ni dia ada banyak jenis. Tadlis, maksud perkataan tadlis tu ialah menyembunyikan. Dia ada banyak jenis. Ada tadlis yang dipanggil sebagai tadlisus syuyukh, menyembunyikan guru. Katalah ada satu orang, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni dia mendengar daripada Al-Kalbi. Al-Kalbi ni dia perawi yang sebahagian kata pendusta, sebahagian kata ditinggalkan, matruk, terlalu dhaif lah. Bila dia riwayat daripada Kalbi, contoh dia namakan Kalbi tu dengan nama yang mana tak glamour. Tapi betul lah nama dia. Maka dia namakan dengan nama Abu Sa'id. Maka dia kata haddatsani Abu Sa'id. Sedangkan nama glamour Kalbi tu Al-Kalbi. Maka dia namakan dengan Abu Sa'id, dia menyembunyikan nama glamour guru dia. Kerana kalau dia kata Kalbi, nanti orang akan tomah dia lah. Nampak? Itu perbuatan menyembunyikan nama guru. Katalah tuan-tuan belajar dengan saya, kan? Belajar dengan saya, maka tuan-tuan dapatlah fatwa pada saya. Satgi nak pergi sebarkan fatwa ni kat orang lain. Satgi tuan-tuan duk fikir, satgi aku sebut nama Rozaimi, satgi aku kena label terus lah. Kan? Kan? Tak payah sebut Rozaimi lah. Abu Mu'az mengatakan, namakan dengan nama yang tak glamour lah. Abu Mu'az. Saya Abu Mu'az. Ayah saya nama ayah pula. Anak saya nama Mu'az. Saya Abu Mu'az lah, ayah Mu'az. Maka namakan dengan nama yang nama saya tapi tak glamour, maksud gelaran yang tak glamour. Itu perbuatan tu dalam istilah hadis dipanggil tadlisus syuyukh. Nampak? Perbuatan ulama kata makruh. Ulama hadis kata makruh kerana menyembunyikan dan mengelirukan orang. Jadi perbuatan ni bila berlaku, maka ulama hadis kata tak boleh nak bagi sahih hadis ni sehingga kita kenal siapa dia tu. Dia tak tipu, tapi dia macam helah sikit. Satu. Yang kedua, kita ada tadlis al-ataf. Tadlis al-ataf. Maksud dia tadlis ataf ni dia macam mana tadlis ataf ni? Dalam bahasa Melayu ni saya tak tahu nak macam mana. Dia gabung dua perawi. Kemudian dia gabung dua guru. Yang mana dia dengar hadis tu daripada seorang lah. Tapi dia gabung orang lain yang dia tak pernah dengar. Katalah saya dengar satu hadis daripada Syekh Faris gitu. Saya dengar hadis daripada dia. Tapi Faris ni dia dhaif. Jadi saya combine kan Faris dengan orang lain. Tapi orang lain tu bagus. Cuma saya tak pernah dengar daripada dia. Saya kata, saya telah mendengar daripada Faris. Dan juga Abu. Daripada fulan. Sedangkan saya cuma dengar daripada Faris orang. Maka saya combine dengan orang yang saya tak pernah dengar. Perbuatan ni juga dipanggil tadlis. Kerana saya menyembunyikan yang saya tak pernah dengar daripada seorang lagi. Dia ada satu lagi. Tadlis dipanggil tadlis isqat. Tadlis isnad. Tak ingat ni. Banyak makan semut. Tadlis isnad ni dia menyembunyikan guru dia. Dia skip, dia pergi kepada guru. Gini, dia punya contoh dia macam ni. Saya duduk dalam kelas hadis.
saya dengar hadis daripada guru. Ramai lah duk dengar macam ni. Kan? Saya duduk situ lah. Dengar ramai-ramai. Jadi guru baca 10 hadis. Tiba-tiba saya ngantuk sangat. Saya sampai hadis kelima saya tidur. Saya dengar hadis nombor 5. Hadis nombor 6 sampai 10. Tidur. Kan? Bila tidur, so saya miss lah 5 hadis. Betul? Saya miss 5 hadis. Saya tanya pada orang sebelah. Tadi masa saya tidur, tadi Syekh baca berapa? Dia kata Syekh baca 5. Saya kata kat dia, sini lah. Baca kat saya 5 tu. Awak baca kat saya. Saya nak. Sebab saya tertidur. Jadi bila dia baca kat saya, nanti bila saya nak riwayat, saya kena riwayat daripada dia ke daripada guru saya? Daripada Syekh? Daripada dia lah. Sebab dengar daripada dia. Tak boleh daripada Syekh terus. Sebab mungkin orang yang sebelah tu pun salah dengar. Tu amanah tu. Maka saya pun ambil daripada dia 5 hadis. Orang lain semua ambil daripada Syekh 10 hadis. Saya ambil 5 je. Yang 5 lagi saya ambil daripada dia. Saya pun tengok dia, saya kata, bila saya nak riwayat sekejap lagi, saya kata, nak sebutkan nama dia. Dia ni muda lagi daripada aku. Dia muda lagi. Sekejap lagi bila aku baca nama dia, orang tengok, hang tua, tiba-tiba ambil daripada orang muda. Dia ada perasaan tak nak bagi tahu macam tu. Maka dia sembunyikan. Dia sembunyikan budak muda ni. Dia diam. Dia terus skip kepada Syekh. 5 hadis yang dia tak dengar langsung tadi, dia terus skip. Dia sembunyikan, lepas tu dia guna perkataan an daripada. Dia tak tipu. Kerana dia tak kata dia dengar daripada Syekh. Memang dia tak dengar. Tapi hadis tu memang daripada Syekh. Maka dia kata, daripada Syekh. Maka perbuatan macam ni dipanggil tadlisul isnad. Perbuatan ni dipanggil tadlis isnad ataupun tadlis isqat. Perbuatan macam ni, kalau perawi ni duk buat benda ni, hadis dia, kalau dia guna perkataan an dia tu tidak akan diterima dan hadis dia menjadi daif. Sehinggalah kita jumpa bukti yang dia kata saya dengar sendiri daripada Syekh saya. Katalah kita jumpa seorang tu dia buat perangai ni, ulama hadis detect dia buat perangai ni, maka dia tu akan kekal dia punya label mudallis, dan bila dia riwayat dalam mana-mana kitab hadis daripada guru dia, dia sebut perkataan an. So kita kena KIV. Kita kena bulatkan. Dia ni mudallis. Dia ni mudallis. KIV dulu. Sebab dia guna perkataan an, dia tak bagi tahu dia dengar betul. Maka kita kena cari hadis yang sama dalam kitab hadis yang lain. Sanad lain, duk cari ada tak dia sebut perkataan saya dengar secara langsung. Kalau ada, baru kita kata okey, clear. Kalau tak ada sampai sudah semua perkataan an, maka daif. Sebab apa daif? Kebarangkalian dia tak dengar secara langsung. Sampai tara tu ulama hadis ni. Sampai tara tu. Pasal kredibiliti ni hanya sekadar di label sebagai modalis, tidak dari Tak. Sebab dia tak bohong. Dia cuma pakai helah. Tapi kalau asal tadi contohnya dia dituduh tadi, adakah memang pasti disebabkan dia contohnya memang pasti secara jelas memang dia sengaja menyebutkan nama Syekh ataupun berdasarkan zat? Dia gini, ada beberapa riwayat yang disebut dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil. Pasal apa hang tadlis? Dia kata kadang-kadang guru tu muda, kadang-kadang guru tu dhaif. Ada macam-macam sebab. Kadang-kadang disembunyikan kerana ada siasah, kerana zaman tu zaman di mana mazhab-mazhab pemikiran ni masih kuat. Jadi adalah beberapa sebab. Sebab tu dia tak nak sebut guru dia yang sebenar. Dia tak menipu lah, memang dia tak menipu, tapi dia gunakan helah.
Sebab tu tadlis ni, perbuatan tadlis ni makruh. Ha? Dia bukan hilah ni, dia tak tipu tau. Orang salah faham. Dalam Islam dipanggil ma'arid. Kan ada riwayat sebut inna fil ma'arid lamanduhah anil kadhib. Sesungguhnya dalam ma'arid ni adalah perlepasan daripada kadhib, daripada penipuan. Macam kita nak bantu orang yang dizalimi kan. Orang yang dizalimi duk lari depan kita, kita pun tengok ini kena kejar. Kita tahu dia orang baik. Tiba-tiba orang yang zalim nak zalimi dia tu datang. Kau nampak tak fulan bin fulan tadi ni? Dia lari kat sini. Kita tak nak tipu lah sebab memang kita nampak. Kita pun langkah setapak ke depan. Selama aku berdiri kat sini tak nampak. Tipu tak? Tak tipu. Sebab masa kita nampak, kita kat mana? Kita kat belakang ni. Selama aku berdiri kat sini aku tak nampak. Sebab kita dah langkah setapak ke depan. Kita tak tipu. Jadi perbuatan tadlis ni dia makruh. Tapi ada sebahagian ulama yang sangat keras lah. Ada sebahagian ulama macam Syu'bah bin Hajjaj, dia kata kalau aku jatuh daripada langit lebih baik daripada aku melakukan tadlis. Maknanya Syu'bah dia memang tak bagi langsung. Pada dia siapa yang buat tadlis terus ditolak. Tapi majoriti ulama dia adil lah, dia kata tak boleh. Kerana dalam banyak-banyak orang yang buat tadlis ni, banyak agak perawi-perawi besar macam A'mash, mudallis. Sufyan bin Uyainah, mudallis. Sufyan al-Thawri, mudallis. Cuma Sufyan bin Uyainah walaupun dia mudallis tapi tadlis diterima. Sebab dia tak melakukan, melainkan perawi yang dia ambil tu, yang disembunyikan tu semuanya siqah belaka. Dia amalkan macam tu kan. Tak, dia bila mana ma'arid ni bila ada sebab yang syar'i lah. Kalau sebab yang tak syar'i tu memang kalau kita, katalah kita melindungi satu orang yang memang buat jahat, kita berdosa lah kerana kita bersubahat. So dia tengok kita gunakan tu untuk tujuan apa. Kalau tu guna untuk tujuan jahat, kira haram. Okey. Maka Ibn Ishaq ni mudallis. Sorry, saya sebut tadi Sufyan bin Uyainah tadlis dia diterima walaupun dia gunaan kerana dia tak dia tak tadlis, melainkan dia tak sembunyikan guru, melainkan guru itu guru yang bagus. Dia tak akan sembunyikan guru yang taif. Sufyan al-Thawri dia mudallis, dia pernah buat kerja ni tapi sangat sikit, maka ulama kata dimaafkan. Sikit sangat dia punya tadlis, tak banyak. Nampak Jadi ada ulama-ulama besar ni yang melakukan tadlis. Yang kita Muhammad bin Ishaq ni pun ulama besar tak? Dan dia pun buat kerja ni. Dia buat kerja ni. Maka bila mana dia mudallis dan dia tak bagi tahu dalam sanad tu dia dengar daripada Zuhri. Walaupun Zuhri tu guru dia. Dia cuma kata dalam sanad tu zakara Zuhri. Zuhri telah berkata. Ataupun Zuhri telah menyebut. Dia tak kata saya dengar Zuhri kata ataupun Zuhri kata pada saya. Dia tak kata. Dia kata Zuhri sebut. Kita kena tanya. Dia sebut kat hang ke sebut kat siapa? Tak tahu. Bila tak tahu, kita kena cari riwayat lain. Cari riwayat lain tak ada. Maka dia kekal dhaif. Sanad terputus. Abdullah bin Ahmad berkata, ayahku berkata, sekiranya Ibn Ishaq ni kira Muhammad bin Ishaq lah. Sekiranya Ibn Ishaq menyatakan zakara fulan, yakni fulan telah menyatakan ataupun menyebut, maka dia tidak mendengar daripadanya. So Imam Ahmad ni ulama hadis besar, dia lalu banyak sanad. Banyak sanad dia tahu. Jadi bila dia tengok Ibn Ishaq punya riwayat, dia kata Ibn Ishaq ni kalau dia tak dengar daripada guru dia akan kata guru dia menyebut. Tapi kalau dia dengar, dia akan kata saya dengar daripada guru saya. Ini pemerhatian Imam Ahmad. Al-Hakim telah merekodkan hadis ni dalam kitab sahihnya iaitu Mustadrak dan menyatakan ia sahih menurut syarat Imam Muslim. Tuan-tuan, ini satu benda yang penting. Sangat-sangat penting. Bila mana dalam penilaian hadis kita tak boleh lari. Kadang-kadang memang ada khilaf. Kat sini kita tengok ada khilaf.
Majoriti ulama kata daif. Siapa kata daif? Baihaqi kata daif. Siapa kata daif? Selain pada Baihaqi, Imam Ahmad kata daif. Ibn Khuzaimah kata daif. Tiba-tiba Hakim kata sahih. Hakim kata sahih. Kita nak pakai yang mana? Dalam situasi ni, nampak siapa lebih kuat? Hujah siapa lebih kuat? Hujah orang yang kata daif sebab dia tahu sebab kedaifan. Dia nyatakan sebab kedaifan. Yang kata sahih ni, dia tak bagi tahu pasal apa sahih. Asal hadis ni sahih ke tak sahih? Hukum asal hadis tak sahih. Sehingga dibuktikan, ia sahih. Sebab tu syarat hadis sahih ada 5. Hilang satu, daif. Syarat hadis sahih kena 5. Nak bagi sahih, kena ada 5 benda. Tak cukup satu, daif. Jadi, Hakim kata sahih. Kita tak boleh kata, Syekh janganlah kerah sangat, benda ni benda khilaf je pun. Kita pun tak kerah. Kita tak marah Hakim. Cuma bila ada khilaf, jadi orang kena dapat keputusan. Orang awam kena tahu, sahih ke tak sahih. Tapi bila mana kita sebut kadang-kadang lah, kita sebut kan, hadis ni pada penilaian sini tak sahih. Marahlah orang. Awak telah mengelirukan masyarakat. Keliru apa? Saya nak bagi jelas lah ni. Kan? Kita nak bagi jelas. Dah memang bidang kita hadis. Satgi kita cakap pasal muzik, kawan kata hang bukan bidang muzik. Duk diam. Satgi kita bercakap pasal bab fiqh, hang fiqh berapa banyak kitab belajar. Tak boleh juga cakap. Kita nak cakap bidang hadis memang kita punya bidang. Mengelirukan masyarakat. Habis tu hang suruh buat apa? Diam. Diam kan dia kata syaitan bisu pula. Serba tak kena. Nampak? Betul? Jadi kita tak sudah fikir orang lah, kita buat kerja kita. Tapi yang heran itu kan, kalau dia sembang, semua benda penting. Tapi kalau kita sembang, benda tak penting. Itu kan kadang kita pun heran juga kan. Dia kata masalah khilaf dalam hadis ni jangan dibesar-besarkan kerana ia bukan masalah yang besar. Masalah tak besar pula masalah hadis. Kadang-kadang orang bincang isu liberal kan. Punyalah memang bidang dia. Kita tahulah dia minat bab liberal ni. Nak serang geng-geng liberal ni, tak apalah buatlah, ada sumbangan. Tapi dia kata kat kita, ini masalah khilaf dalam penilaian hadis ni jangan duk bising-bising lah. Khilaf je pun. Iyalah khilaf, tapi orang nak tahu, orang tanya kita. Orang tanya sebab tu kita jawab. Kalau orang tak tanya, kita tak jawab lah. Dia kata benda khilaf jangan dibangkitkan dalam masyarakat, orang penin. Jangan lupa, bab liberal pun khilaf juga. Liberal ni bagus tak bagus? Khilaf. Jangan bincang, duk diam. Sama-sama kita duduk diam. Sebab benda khilaf tak boleh bincang. Tu saya sebut dalam kuliah yang dulu. Saya sebut lah, selalu saya sebut. Saya kata, benda khilaf lah kita nak bincang. Sebab ada khilaf. Bila ada khilaf, bila ada perbezaan pendapat, baru boleh bincang. Sebab apa nak bincang? Sebab nak cari pendapat yang kuat. Kalau benda tu tak ada khilaf, ijma'. Nak bincang apa lagi? Puasa Ramadan itu wajib ke atas setiap mukallaf. Apa pandangan tuan? Agak-agak perbincangan sampai sejam. Sebab benda ijma'. Salat 5 waktu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Bincangkan. Buat tajuk forum. Kan? Orang kata gila 3 kali Jumaat mati ni. Benda ijma' pun nak bincang. Benda khilaf lah bincang. Kan marah tak marah? Kan? Al-Hakim tidak meneliti hadis ini. Sesungguhnya Imam Muslim tidak meriwayatkan di dalam kitabnya dengan isnad hadis yang seperti itu walaupun satu hadis. Serta beliau tidak berhujah dengan riwayat Ibn Ishaq. Hakim tidak begitu teliti. Dia kata sahih menurut syarat Muslim. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, Imam Muslim tidak berhujah dengan riwayat Ibn Ishaq. Satu hadis pun tak ada yang mana seperti ini. Bahkan beliau hanya merekodkan sanad tersebut dalam isu mutaba'at dan syawahid. Maksudnya Imam Muslim tidak berhujah dengan riwayat Ibn Ishaq. Dia tak letak dalam bab pertama. Dia Sahih Muslim ni dia ada hadis pertama, dia ada hadis kedua dan ketiga. Hadis pertama tu hadis bab. Hadis usul dia panggil. Hadis nombor 2, nombor 3 tu hadis mutaba'at dan syawahid.
Hadis nombor 2, nombor 3 tu dia ada sikit kedaifan kadang-kadang kerana, dan Imam Muslim masukkan kerana nak menyokong hadis pertama dalam bab. Tu kita kena tahu tu, Sahih Muslim, Sahih Bukhari sama. Yang dikatakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tu hadis pertama dalam bab. Yang tu dipanggil hadis usul, hadis asas, hadis asal. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu hadis mutaba'at, hadis sokongan, wasyawahid, penyokong saja. Yang mana kadang-kadang nombor 2, nombor 3 tu ada sikit kedaifan. Habis tu kalau daif buat apa Imam Bukhari masuk kan? Dia masukkan nak menyokong hadis pertama tadi. Imam Muslim pun sama. So Ibn Ishaq ni ada riwayat dalam Sahih Muslim, tapi Imam Muslim masuk dalam bab mutaba'at dan syawahid, kata Ibn Qayyim. Ada pun dakwaan, pernyataan Ibn Ishaq mengambil hadis ni daripada Zuhri telah menurut syarat Imam Muslim, ia sebenarnya tidak mengikut syarat Muslim pun. Contoh pernyataan ini dan yang seumpamanya adalah kecacatan yang terdapat dalam kitab Al-Mustadrak, ini kitab Hakim, dan apa yang diletakkan oleh penulisnya, dia menjadikan hadisnya sahih sedangkan tidak dilihat elok oleh orang lain. Maksudnya Ibn Qayyim kata, Hakim ni dalam Mustadrak, kalau dia kata sahih, kita tak boleh terima terus. Kita buka kitab Mustadrak Al-Hakim, kadang-kadang Al-Hakim kata hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, jangan terima terus. Bukan saya kata, berlambak ulama kata, Ibn Salah kata, Ibn Hajar kata, Ibn Qayyim kata, Az-Zahabi kata. Jadi bila kita tengok penilaian Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Hakim kata sahih, so kita kena slow, kena cari tengok ulama lain ada tak setuju. Kalau ulama lain setuju, baru nampak okey, bolehlah gagah. Kalau ulama lain tak setuju, hakim seorang-seorang kata sahih, ulama lain semua pakat kata dhaif, kita kena ikut ulama lain. Kerana Al-Hakim sangat bermudah dalam nak menilai sahih sesebuah hadis. Al-Hakim sangat bermudah. Ya. Al-Hakim ni dia ada buat bersihan dalam kitab sebelum meninggal. Siapa? Al-Hakim dikatakan seperti mana yang disebut oleh Ibn Hajar, dikatakan dia ni meninggal sebelum dia sempat membersihkan buku dia tu. Dia bila ulama ni dia nak tulis buku, dia ada dua marhalah, dia ada dua step. Step yang pertama dipanggil takmish, step yang kedua dipanggil taftish. Step pertama tu dipanggil takmish. Takmish ni maksud dia ambil letak, ambil letak, ambil, dia macam kita nak tulis tesis. Semua bahan mentah kita akan kutip dulu. Nampak macam okey, kutip. Nampak macam okey, kutip. Lepas tu baru kita taftish. Taftish ni maksud semak satu-satu. Yang mana nampak okey, gagah, letak. Yang mana tak sesuai, buang. Al-Hakim masa dia tulis kitab Mustadrak ni, apa dia punya niat? Apa dia punya tujuan? Tujuan dia nak bagi tahu dekat geng-geng bid'ah. Sebab ahli-ahli bid'ah zaman dia, ahli bid'ah zaman dia mengatakan hadis ahli sunnah ni tak banyak. Sebab dia kata tengok Bukhari berapa hadis, 4,000 lebih. Muslim pun 4,000 lebih, bukan banyak. Jadi Al-Hakim nak kata pada ahli bid'ah zaman tu, aku akan buktikan hadis yang tak ada dalam Sahih Bukhari tapi mencapai tahap Sahih Bukhari dan Muslim, aku akan kumpul semua. Sebab tu dia panggil Mustadrak. Mustadrak ni dalam bahasa Kedah dipanggil kampoi ya. Mana orang Kedah ni? Ada orang Kedah ni? Jangan malu. Tak ada orang Kedah? Bukan? Kampoi bukan tambah? Tambah apa? Dia tak ingat. Bukan kampung. Entah orang Kedah? Saya ingat kampoi. Dalam tanda dia kena ingat dia dah. Tapi Mustadrak ni dia maksudnya dia nak tambah benda yang tak ada dalam Sahih Bukhari Muslim tapi mencapai tahap apa dalam bahasa Melayu? Apa? Tak tahu. Tambah lah kan? Tambah ha. Tapi tambah tu macam tak berapa. Penambah baikan. Bukhari Muslim tu dia ada piawaian dia nak masuk ke hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, bukan senang nak masuk. Dia ada dia punya piawaian tu. Jadi piawaian tu ada hadis lain yang sampai tapi tak masuk Bukhari Muslim. Jadi hakim pergi cari.
Nama dia Mustadrak. Dan dinamakan buku tu Mustadrak. Proses tu dinamakan Mustadrak. Jadi Mustadrak ni, oleh kerana dia nak tunjuk pada ahli bid'ah zaman tu banyak hadis Bukhari yang mencapai tahap tapi tak ada dalam Sahih Bukhari Muslim, maka dia buat unsur banyak lu. Dan sebelum dia sempat semak, dia mati. Dia cuma sempat semak. Kalau ikut Az-Zahabi, dia kata hanya juzuk awal saja. Maknanya bahagian awal saja, sepertiga awal. Sebab tu Zahabi kata sepertiga awal tu nampak bersih. 2/3 kemudian nampak serabut. Sampai hadis palsu pun ada dalam tu. Sampai hadis palsu pun ada. Maknanya dia meninggal sebelum sempat dia bersihkan semua. Kita bersangka baik dengan para ulama lah. Tapi salah. Sangka baik bukan kita nak kata sangka baik lah Syekh. Sangka baik lah. Moga Allah ampunkan dia. Tapi salah tetap salah. Tapi bukanlah kita kata salah. Ulama yang sebanding dengan dia lah yang kata salah tu. Kita cuma pilih pendapat ulama yang lebih kuat daripada tu. Bukan makna saya yang kata hakim tu salah. Saya tak, siapalah saya. Kan? Tak sampai pun tahap muhaddis pun tak sampai. Hadis je kan? Al-Baihaqi berkata hadis ini adalah salah satu yang dikhawatiri ada tadlis Muhammad bin Ishaq kerana beliau tidak mendengar daripada Az-Zuhri. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada jalur Muawiyah bin Yahya As-Sadafi daripada Az-Zuhri, tetapi Muawiyah tidak kuat untuk diambil hadisnya. Maka riwayat yang lain pun ada, tapi riwayat yang lain pun tak membantu. Tidak membantu. Baik. Beliau berkata dalam kitab Syu'abul Iman, Muawiyah bin Yahya bersendirian dalam hal ini. Tiada perawi lain yang siqah yang meriwayatkan hadis ini bersamanya, dan katanya sesungguhnya Ibnu Ishaq mengambil hadis ni daripada dia. Maksud dia, pasal apa riwayat Muawiyah ni tak membantu? Sebab riwayat Muawiyah ni yang pertama dia tu dhaif, dan dia bersendiri dalam riwayat tu daripada Zuhri, yang mana sebenarnya kalau ikut Muhammad bin Ishaq pun ambil daripada Zuhri. Oleh kerana dia tadlis, dia melakukan tadlis, ada kemungkinan sebenarnya Muhammad bin Ishaq bukan dengar daripada Zuhri secara langsung. Dia ambil daripada Muawiyah. Oleh kerana Muawiyah tu dhaif, maka dia sembunyikan Muawiyah, dia terus kepada guru dia Zuhri. Nampak? Boleh faham? Ini kalau baca seorang-seorang ni tak faham ni. Kan? Bila saya duk hurai ni boleh faham lah kot kan? Okey. Sebab itu tidak membantu. Kerana berkemungkinan Muhammad bin Ishaq ni dengar daripada Muawiyah. Oleh kerana Muawiyah tu dhaif, jadi dia tak nak sebut kat orang lain dia dengar pada Muawiyah, nampak lekeh sangat, maka dia sembunyikan. Sebab Zuhri ni guru dia. Zuhri ni guru Muhammad bin Ishaq. So kalau disembunyi pun orang kata guru dia. Tapi dia tak katalah dia dengar daripada guru dia secara langsung. Dia kata Muhammad Az-Zuhri berkata ataupun Az-Zuhri menyatakan. Okey lah. Kan? Tak tipu. Okey. Tapi tengok nombor 10 tu, nota kaki nombor 10 tu. Nampak nota kaki nombor 10. Dia kata apa? Yang ni bukan Ibn Qayyim tulis. Yang ni tambahan daripada penerbit. Dia kata tadlis atau mudallis ialah istilah hadis yang menunjukkan seseorang yang meriwayatkan sesuatu hadis yang dia tidak pernah berjumpa dengan perawinya. Salah, yang tu tak betul. Tak betul. Bukan tak pernah jumpa, yang dia tak dengar. Sebab kalau tak pernah jumpa, ini bukan Muhammad bin Ishaq ni, Zuhri tu guru dia, jumpa dah. Jadi bagi betul Betul kan? Ni kau apa dah ni? Kau orang lambat lagi. Aku nak balik. Beliau berkata lagi, diriwayatkan juga seumpamanya daripada Urwah, daripada Amrah, daripada Aisyah, dan kedua-duanya dhaif. So ada jalur lain daripada Aisyah, yang mana jalur Aisyah tu pun tidak sahih. Maknanya jalur Aisyah tak sahih. Jalur daripada Urwah tidak sahih, dan jalur daripada Muhammad bin Ishaq pun tak sahih. Beliau meriwayatkan daripada hadis Al-Waqidi, katanya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Yahya
Al-Aslami daripada Abi Aswad, daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada Nabi SAW bersabda, ar-raka'atan ba'da siwak ahabbu ila Allah min 70 raka'atan qabla siwak. 2 rakaat selepas siwak lebih dicintai di sisi Allah kepada Allah daripada 70 rakaat sebelum siwak, sebelum bersugi. Kenapa riwayat ni tak membantu? Kerana dia datang daripada riwayat Waqidi. Yang mana riwayat Waqidi ni dia matruk. Perawi yang terlalu dhaif dalam bab hukum hakam. Dengar betul-betul. Ulama ni dia punya pengkhususan. Ulama ni dia ada pengkhususan. Kalau kita masuk bab qiraat, Hafs an Asim, Hafs bin Sulaiman, perawi dalam qiraat yang paling hebat lah. Mana dia imam dalam qiraat. Tapi bila masuk dalam bab hadis, dia matruk. Dia perawi yang sangat dhaif. Pasal apa sangat dhaif? Kerana bukan bidang dia. Maka kita ingat tak puas hati dia kan? Tak apa, biar ya. Sebab zaman Nabi dulu ni pun, Nabi baca hadis ada budak-budak. Biar. Apa saya cakap ni? Okey. Maka kita tak heranlah kalau ada orang tu dia bila masuk, bila mengajar tajwid memang superb. Tapi bila baca hadis, problem. Don't believe him. Contohlah kan. Maksudnya bila baca hadis, problem. Benda biasa. Kerana Hafs bin Sulaiman pun macam tu. Hafs bin Sulaiman, dia qiraat, dia power. Tapi bila masuk bab hadis, Ibn Hajar kata dia matruk. Dia ditinggalkan. Serupa macam Waqidi ni. Waqidi dalam bab sirah, dalam bab perang, superb. Dia memang hebat. Riwayat-riwayat tentang perang dahsyat Waqidi. Sampai Waqidi ni hebat dia ni, dia bukan hanya berpada ambil riwayat daripada hearsay, daripada mulut ke mulut. Tak. Dia kalau riwayat tu riwayat tentang perang, dia akan pergi tempat perang tu. Dia akan buat apa? Dia akan buat lawatan tapak. Dia pergi Khandaq, dia pergi tengok. Waqidi. Maksudnya dalam bidang sejarah tu memang dia hebat lah. Tapi bila masuk bidang hadis hukum, dia problem. Oleh kerana hadis ni hadis hukum, berkaitan dengan sugi, maka ulama kata riwayat ni tak membantu. Sebab apa tak membantu? Kalau ikut sebenarnya boleh pakai lah. Sebab ni riwayat Aisyah. Yang tadi tu riwayat siapa? Tengok, riwayat Zuhri daripada siapa? Zuhri menyebut daripada Urwah, daripada Aisyah. Patutnya ada satu dhaif. Satu dhaif. Sebab apa dhaif? Tadlis. Betul? Kerana ada gap. Ada satu lagi yang membantu. Ada satu lagi riwayat yang nampak macam nak bantu. Muawiyah tadi. Muawiyah tadi boleh bantu tak? Tak boleh tak? Sebab dia tu dhaif dan kemungkinan Muhammad bin Ishaq ambil pada dia. Maknanya sumbernya satu. Tertolak. Datang satu lagi riwayat Waqidi. Boleh bantu tak? Nampak macam boleh bantu. Tapi oleh kerana Waqidi terlalu dhaif, maka bila terlalu dhaif, tidak memberi faedah. Maka pun tak boleh bantu. So, tiga-tiga riwayat ni, tiga-tiga jalur daripada Aisyah ni, kesemuanya tidak sahih. Kesemuanya dhaif. Sebab tu tuan-tuan jangan tertipu lah. Sagi orang kata, walaupun hadis ini dhaif, tetapi jalannya banyak, jalurnya banyak, maka membantu antara satu sama lain. Belum tentu. Di sisi para ulama, banyak jalan belum tentu naik. Mungkin boleh naik, mungkin tak boleh naik. Maka ni di antara contoh, ada 3 jalur daripada Aisyah, yang mana 3-3 tidak membantu antara satu sama lain.
Maka dia kata walau bagaimanapun Al-Waqidi tidak boleh dijadikan hujah. Beliau meriwayatkan daripada hadis Hamad bin Qirat telah menceritakan kepada kami Faraj ibn Fudalah daripada Urwah dari bin Ruwaim daripada Amrah daripada Aisyah daripada Nabi SAW bersabda salatun bisiwak afdal min sab'ina salatan bighairi siwak. Satu salat dengan siwak dengan sugi lebih baik daripada 70 salat tanpa sugi. Sanadnya tidak kuat. Maka inilah keadaan hadis ini, yakni lemah. Sekiranya hadis ini sabit, ia mempunyai bentuk hasan. Maksudnya kalau hadis ni okey, maknanya dia punya makna tu baik lah, cantik. Iaitu solat dengan bersugi itu sunnah dan sugi itu disukai di sisi Tuhan. Baik, kemudian disebutlah beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan bahawasanya sugi ni sangat-sangat dituntut dalam Islam. Maka dia bawa satu riwayat, dia kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salah. Kalau tidaklah kerana aku tak nak menyusahkan umat aku akan suruh, kata Nabi, mereka ini bersugi bila nak salat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda annahu matharatun lil fam mardatul lirrab. Sesungguhnya sugi itu merupakan kebersihan untuk mulut dan keredaan di sisi Tuhan. Kemudian Nabi juga bersabda aktsartu alaikum fi siwak. Aku sangat-sangat menggalakkan kamu, banyak kali sebut dah tentang bersugi ni. Mana buat sungguhlah bersugi ni. Kemudian Nabi kata umirtu bisiwak hatta khashitu an yanzilu alayya bihi wahi. Aku diperintahkan untuk bersugi sehingga aku takut akan turun kepada aku wahyu. Maknanya jadi wajib sugi tu, Nabi takut. Baik. Jadi riwayat-riwayat yang banyak ni Ibn Abbas Ibn Qayyim mengatakan dia riwayat yang dhaif tadi, dhaif ringan ke dhaif berat? Dhaif ringan kan? Yang mana satu dhaif ringan? Yang mula tadi. Bila dhaif ringan boleh pakai tak dalam fadail amal? Boleh pakai. Kerana sugi sebelum solat ni ada tak hadis sahih? Riwayat yang dhaif tadi datang hanya sebut tentang fadilat sahaja. Maka boleh pakai tak? Bolehlah beramal. Maksudnya kita bolehlah sebut. Bolehlah sebut. Kalau hadis tu memang daripada Nabi, alhamdulillah kita dapat pahala 70 kali. Kalau tak sahih pun tak apalah, kerana ada hadis sahih lain bagi tahu yang mana sebelum solat tu boleh bersugi. Disunatkan bersugi. Baik. Okey. Kita buka soalan lah kot. InsyaAllah kita baca akan datang. Banyak hari ni saya pun suara dah tak ada. Kita buka soal jawab kalau ada. Tapi saya ada tengok dalam silsilah Sahih Al-Albani ada satu hadis yang Kaabah terletak di bawah Baitul Maqdis. Dia nilai hadis itu sebagai mursal sahih. Jadi nak tanya doktor macam mana cara dia menilai hadis tu. Dah mursal pasal dia kata sahih, kemudian dia kata perawi dalam hadis ni perawi daripada Bukhari Muslim. Mursal sahih ni bukan makna hadis tu sahih. Mursal sahih ni maksudnya hadis ni dari sudut yang lain semua pakai okey, kecuali satu yang masalah dia. Mursal. Contohlah kita jumpa satu riwayat daripada Urwah. Urwah kata Urwah kata ketika mana zaman Hudaibiyah, Nabi ni dia ada duduk dekat telaga. Telaga tu dah habis air dah. So, yang pertama kita ada dua riwayat yang sahih. Satu riwayat kata telaga tu dah tak ada air, sahabat nak air, Nabi masukkan anak panah dalam tu. Lepas tu air jadi banyak. Ada satu lagi riwayat sahih yang lain kata Nabi yang minta air, Nabi kumur, Nabi luahkan air kumur tu dalam telaga tu, air jadi banyak. So ada percanggahan lah. Yang ni riwayat ni kata Nabi luah, riwayat ni kata anak panah. So beza dua tu. Datang satu riwayat Urwah. Riwayat Urwah ni disebut mursalun sahih. Maksudnya Urwah bukan sahabat, Urwah tabi'in. Dia riwayat daripada Nabi. Sanad tu yang sebelum tu semua sahih.
Cuma masalah dia pada Urwah saja, dan Urwah bagi tahu sebenarnya Nabi buat dua-dua. Menunjukkan hadis dhaif tu boleh pakailah untuk mengharmonikan dua hadis sahih yang bercanggah tadi. Maksudnya dua-dua Nabi buat. Cuma perawi hadis sahih yang ni dia nampak Nabi cuma masukkan anak panah saja. Lepas tu mungkin dia belah, lepas tu perawi yang lain pula datang lewat, tengok Nabi luahkan saja. Dia tak tengok yang awal. Maka sebab itu mereka hanya melihat sebahagian kisah. Urwah punya riwayat menunjukkan kedua-duanya dilakukan oleh Nabi. Maka disebutlah mursalun sahih. Mursal sahih, tapi bukan maksudnya hadis tu sahih tak. Hadis tu dari sudut lain semua tak ada problem. Cuma problemnya mursal saja. Mursal ni sanad terputus, tabi'in riwayat terus pada Nabi. Sedangkan tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Maka ada gap di antara tabi'in dengan Nabi. Maka riwayat mursal ni dhaif. Wallahu a'lam. Ya tak? Bersiwak tu dengan bersugi tu apa beza? Sama. Sama. Bersiwak ni dalam bahasa Arab, bersugi ni dalam bahasa apa? Bahasa Melayu? Sugi ni bahasa Melayu? Ke sugi bahasa Arab kan? Siwak bahasa apa ni? Sama-sama. Dia sebenarnya bila sebut bersugi, saya suka nak sebut juga. Bila sebut bersugi ni bukanlah semesti dengan kayu tu. Kita dengan apa? Dengan borak gigi pun dikira lah. Cuma kalau guna kayu tu dia feel lagi lah kan. Sunnah dia tu membersihkan. Demikianlah yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi. Dan demikianlah yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Maknanya dia punya matlamat adalah nak membersihkan mulut. Supaya bila kita datang salat berjamaah, terutama orang lelaki lah nak datang berjamaah, tak adalah mulut berbau longkang. Ya, betul. Perlukan kita tahqiq setiap hadis yang kita baca. Ada tak pula hadis-hadis yang kita boleh terima bulat-bulat yang sesuai tahqiq. Soalan bagus. Adakah kita perlu tahqiq ataupun kita perlu nilai balik semua hadis yang kita baca, ataupun kita boleh hanya berpada? Dia tak ada orang yang mampu buat nak nilai semua yang dia baca. Saya pun, walaupun saya adalah sedikit ilmu hadis yang saya boleh nilai sendiri, tapi kadang-kadang kita pun tak larat. Kita terpaksa taklid juga. Taklid, maksudnya taklid dengan ulama hadis. Kadang-kadang bila kita semak dalam Sahih Bukhari, dah ada dalam Bukhari, so kita berpada dengan Bukhari. Kadang-kadang kita baca dalam Muslim, kita berpada dengan Muslim. Kemudian kadang-kadang kita baca Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih, kita berpada. Kerana kita percaya dengan penilaian dia. Kecuali bila mana kita ada masa nak semak, tengok ada beza pendapat, adalah masa nak semak, ataupun tengok dalam inbox page Facebook kita, ramai sangat dok tanya, hadis ni sahih ke tak? Soalan yang sama. So kita luangkan sedikit masa untuk semak, maka pada masa tu baru kita boleh tahqiq sendirilah. Kalau tak, kita akan taklid juga. Sebab tu saya kata, sejauh mana pun taksubnya orang Melayu dengan mazhab Syafi'i, walaupun sebenarnya tak pun kan, sebenarnya dia tukar-tukar, tapi dia kata tak boleh keluar pada mazhab, tak boleh keluar pada mazhab Syafi'i. Tapi dalam bab hadis, orang Melayu memang tukar-tukar mazhab. Kejap taklid dengan Bukhari, kejap taklid dengan Muslim, kejap taklid dengan, kan? Kadang-kadang dia taklid. Walaupun ulama hadis tu bukan bermazhab Syafi'i, tapi dia taklid juga. Suyuti kata hadis ni okey. Hakim kata hadis ni okey. Selagi mana okey, dia akan bagi tahu hadis ni okey. Selagi boleh masuk. Tuan-tuan, kita terbalik. Orang Melayu ni terbalik. Sepatutnya kita takut nak sahihkan hadis. Kita takut nak dhaifkan hadis. Nak kata sahih semua. Seolah-olah macam hadis tu semua sahih sehingga dibuktikan tak sahih. Sebenarnya terbalik. Sebenarnya kita kena kata nak sahihkan tu tak berani. Apa kata Ibn Hibban? Ibn Hibban dalam kitab dia Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, ketika membicarakan tentang hadis yang Nabi kata ke Ibn Umar tu, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah kau dalam dunia ni seperti mana kau asing ataupun orang yang bermusafir, orang transit. Hadis ni dekat sanad dia tu ada seorang perawi, nama dia A'mash, riwayat daripada Mujahid kalau tak silap saya. Lepas daripada riwayat hadis tu, Ibn Hibban dia komen kat bawah tu, dia kata, selama ini aku menyangka hadis ini tidak sahih.
kerana aku menyangka bahawasanya A'mash tidak mendengar hadis ni daripada Mujahid dan dia telah melakukan tadlis, maka aku dhaifkan. Sehinggalah aku jumpa satu sanad yang mengatakan A'mash dengar daripada Mujahid, maka aku sahihkan. Maknanya apa? Maknanya hadis ni selagi mana tak ada bukti ia sahih, tak boleh kata sahih. Bukan makna jangan cepat sangat nak dhaifkan hadis, tunggu dulu. Terbalik tu. Terbalik. Sepatutnya nak sahih tu kena bagi takut. Kerana bila kita sahihkan dia, kita beban. Kerana kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi dan kita seolah-olah dah nak kata benda ni ada dalam agama. So beban pembuktian atas kepala kita. Okey? Boleh? Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Cukuplah kot sejam 5 minit. Kan? Terima kasih banyak. InsyaAllah. Dia kuliah saya pun tak boleh lama-lama. Satgi orang boring. Kan? Satgi merepek ya banyak. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan. Bulan depan. Minggu keempat. Saya minta maaf kalau salah silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.